Okey, saya nak ajar macam mana awak nak memulakan AutoCAD. Ada dua cara. Yang pertama, awak klik button Start, All Program. Okey, lepas tu awak scroll down. Okey, then awak cari Autodesk, AutoCAD 2007. Okey, dan awak klik yang ni, icon AutoCAD. Awak klik je, dia akan keluar. Okey, lagi satu cara. Awak cari ni, icon AutoCAD ni dan awak double klik. Okey, saya double klik, dia akan mula masuk. Okey, so just run the program. Okey, so dia bagi pilihan kat awak 3D modeling ataupun AutoCAD Classic. Okey, saya nak ajar yang AutoCAD Classic. So kita choose yang tu dan kita tekan OK. Okay, dia akan keluar tertingkap begini. Okay, so awak tengok ini adalah tertingkap AutoCAD. Kat sini ada menu tarik turun. Kat sini adalah perintah untuk toolbar draw. Kat sini adalah perintah untuk modify toolbar. Okey, dan kat sini adalah yang hitam ni adalah ruang kerja dan juga kat bawah ni adalah command prompt. Okey, so kita nak keluarkan yang matrix tadi. Okey, mula-mula sekali awak klik tools, option, kemudian awak klik pada system. Okey, kat sini ada keluar do not show a startup dialog. Okey, awak klik show. Lepas tu apply dan okey. Okey, sekarang ni awak buat file baru. Okey, file new. Okey, awak tengok dia ada start from scratch dan matrix dan awak klik okey. Okay, lepas dah keluar tertingkap begini, okey, kita nak setkan units dan limits. Okey, units dia berada di dalam format units. Awak klik begitu. Okey, di bahagian type awak pastikan dia adalah decimal dan juga milimeter. Precision ni awak boleh juga tukar kepada kosong. Okey, supaya dia memang tepat-tepat kosong lah. Okey, dan awak klik okey. Seterusnya kita nak setkan limit. Okey, awak klik format. Lepas tu awak pergi pada drawing limit. So, okey, dia akan tanya lower left corner. Okey, awak bayangkan ini kertas A4 awak yang ruang kerja ni kan. Okey, lower left corner adalah bahagian hujung di bawah. Maka kita nak biarkan dia kosong, koma kosong. Awak type begitu dan awak enter. Okey. Seterusnya, dia akan tanya specify upper right corner, hujung bahagian atas. So, hujung bahagian atas kita nak setkan sebagai A4. Okey, size A4 adalah 297/210. So, untuk kat sini awak type je 297,210. Enter. Okey. So, sekarang ni drawing kat sini dia dah setkan sebagai size A4. Okay, drawing awak ni sebenarnya berada dalam keadaan 2D. Okey, macam mana awak nak tahu dia 2D ataupun 3D? Okey, so awak tengok ni. Ini kita panggil UCS. Dia adalah koordinat sistem. Kat sini ada dua paksi je, paksi Y dan paksi X. Okey, bagaimana pula kalau dia 3D? Okey, so 3D, sekejap saya tunjuk kat awak. Okay, awak tengok ni dia ada 3 paksi. Dan awak punya cursor pun kat sini dah berubah. Cursor kita dah bercolor. Okey, kita ada Z, Y dan X. Okey. So sekarang ni kita nak belajar AutoCAD 2D, kita biarkan dia dalam keadaan sebelum ni asal, iaitu paksi Y dan paksi X. Terusnya awak, okey, saya nak ajar untuk save. Okey, contohnya awak dah siap lukis. Katalah awak lukis circle. Okey, kemudian awak nak save file, awak tekan save as. File save as, so awak boleh cari dokumen kat sini ataupun boleh create new folder. Katalah folder kita ni, kita panggil dia sebagai folder Cikgu Sakinah. Okey, so kat sini latihan 1, file name sebagai latihan 1 dan file AutoCAD tu biarkan dalam 2007. Okey, dan kita boleh save. Okey, kemudian kalau kita nak exit, okey, ni arahan utama So file,
tekan je exit. Okey, tadi semua orang dah exit. So macam mana? Untuk 5 arahan utama tu awak dah faham kan? Okey, jadi sekarang ni kita mula semula. Okey. So kita double klik AutoCAD. Okey, kita akan masuk pada arahan ini, metrik, dan kita tekan OK. Okey, sekarang saya nak ajar awak untuk menu toolbar draw. Okey, perintah toolbar draw. Okey, actually kalau awak tengok kat sini adalah draw. Okey, untuk siapa yang tak ada toolbar ni, okey saya ajar ya. Tengok kat bahagian kosong ni. Okey, awak klik kanan mouse. Awak klik add cat dan awak cari draw. Klik. Dia akan keluar toolbar draw. Okey, awak klik, drag dia bawa ke tepi. Tertingkap awak. So dia akan duduk dekat situ. Okey, so kita boleh keluarkan apa-apa arahan. So macam tadi klik kanan, klik AutoCAD, arcade kat sini. Then actually ada banyak sangat arahan. Kita tak nak keluarkan semualah, kita keluarkan yang mana kita pakai. Okey awak, saya nak ajar perintah toolbar draw. Okey, kalau kita dah keluarkan tadi kan, yang kat sini tepi ni adalah shortcutnya. Okey, kalau long cutnya, okey, dia berada di dalam menu tarik turun. Okey awak, contohnya kita nak lukis line. Okey, terus kita klik draw line. Dia akan tanya specify first point. Okey, so awak boleh klik kat mana-mana dan awak boleh bawa dia. Okey, so awak tengok ini adalah line awak. Okey, macam mana kita nak pastikan dia tegak lurus macam tu? Okey, ada lagi satu arahan yang mana awak boleh aktifkan ortho. So ortho ni untuk memastikan dia tegak 90 darjah. So, awak boleh klik pada ikon kat bawah ni, Auto Mode tu, awak klik je, automatic dia tegak. So, awak gerakkan cursor awak. Nampak? So, dah tak ada lagi sudut-sudut sembarangan. Okey, dia akan jadi garisan tegak dan lurus. Begitu. Okey, kalau kita nak bagi dia bergerak bebas, so kita offkan balik Auto ni. Okey, so Auto ni boleh juga kita tekan F8. Okey, so kekunci F8 ni ada dekat awak punya keyboard. Okey. Awak boleh tekan dia F8, dia akan automatic auto on. Okey, so kita buat dengan jarak 100. Kita type 100 sebab dia tanya specify next point. Okey, so lepas tu awak enter. Dan awak tengok tu, itu adalah line sebanyak 100 dan awak enter. Okey, dah siap satu line kita. Okey, so saya nak awak cuba. Boleh? Okey, saya teruskan. Sekarang ni kita dah belajar line. Sekarang kita nak tengok, kita nak belajar pula construction line. Okey awak, construction line ni adalah satu garisan berterusan, continuous, dia infinity. Okey, biasanya kita gunakan untuk ortografik. Okey, dalam construction line, ni construction line lah. Shortcutnya adalah X-line. Okey, dia ada, awak tengok dalam kurungan ni, actually kita boleh pilih dia. Ada horizontal, vertical, angle, bisect dan offset. Biasanya kita guna 3 ni, horizontal, vertical dan angle. Okey, apa jadi kalau kita letak horizontal? Kita type H dan enter. Awak tengok, dia akan jadi garisan horizontal mendatar. Okey, awak klik sekali. Dia akan berterusan Okey, sampailah awak enter. Akan menghabiskan satu-satu arahan. Okey, lagi sekali kita buat construction line ataupun kita boleh type XL. XL pada command kita type je, kita enter. Dia akan bagi arahan semula, specify a point ataupun kita boleh pilih. Okey, kita pilih pula V. Vertical. Enter. Okey, awak tengok dia jadi satu garisan tegak, vertical. Awak klik, dia continuous, so kita enter. Okey. Lepas tu, okey, macam ni lah kalau kita nak buat ortografik kan. Okey. So, yang seterusnya, awak boleh pilih lagi sekali construction line. Saya nak tunjuk macam mana nak buat angle. X, L. Enter. Okey, kita nak ambil angle, so kita type A. Huruf besar pun boleh, huruf kecil pun boleh. Diterima. Okey, enter. Okey, dia akan tanya enter angle. So, kita ambil 45 darjah. 45, kita enter. So, awak tengok dia adalah bersudut 45 darjah. Awak klik
Okey, dan awak enter. Okey. Kalau kita nak buat ortografik, kita akan pakai sudut ni lah. Okey, 45 darjah. Dan awak perlu tahu di sini akan jadi kosong, 45, 90, 180. Dia akan berputar mengikut arah jam. Okey. Seterusnya, saya nak ajar delete dulu. Okey. So, awak dah lukis banyak-banyak ni. Awak nak erase dia lah. Okey. So, awak boleh pakai modify, erase. Okey. So, dia kata select object. Klik object tu. Klik object. Klik dan klik lagi satu. Okey. Lepas tu awak terus enter. Dia akan terus delete. Okey. Awak seterusnya kita nak belajar macam mana nak lukis polyline. Okey, ini adalah ikon untuk polyline. Polyline ataupun awak boleh draw, awak boleh klik kat sini. Polyline. Okey, apa beza line dengan polyline? Okey, kejap lagi saya tunjuk. Okey, kalau line ni polyline, shortcutnya adalah P-line. Okey, specify start point. Okey, awak klik satu arah. Sebab kita masih auto, kita masih on, jadi dia lurus lah. Okay, dan awak klik, tak apa, jarak berapa pun tak apa. Turunkan klik, awak bawa ke kiri, awak klik. Okay, awak enter. So, awak tengok dia menjadi satu objek. Okay, kalau kita pakai line tadi, kita klik line, kita klik lagi, naik atas, kiri. Okay, so ini kita pakai line, ini kita pakai polyline. Bezanya line dia akan jadi line tu terpisah. Tapi kalau untuk polyline, okey, bila awak dah klik line, okay, awak nak klik pula polyline, dia akan jadi dua kan. Kalau kita nak klik satu-satu, kita boleh tekan button escape dekat awak punya kekunci keyboard. Okey, ada escape kat hujung sekali keyboard tu kan, awak tekan je escape. Okey, dia akan unclick pilihan awak. Okey, macam saya kata tadi, awak klik line, okey, dia akan jadi garisan yang terpisah. Awak tengok tu dia ada 3. Okey, tapi kita sekarang kita tekan escape. Okey, dan kita nak pilih pula polyline ni, bila kita klik je dia akan jadi satu objek. Itu beza dia. Okey, so sekarang ni okey, awak klik mouse awak kanan, kiri atas. Okey, saya nak ajar delete lagi satu jenis. Okey. So, klik mouse awak bahagian atas, kiri, tarik turun sampai habis objek. Klik bawah ni, klik. Dia akan terklik semua objek dan awak tekan je delete dekat keyboard awak. Delete. Okey, hilang lah semua. Sama juga macam mana kita pakai button erase. Okey. So, lagi satu polyline. Okey, dia ada juga beberapa arahan. Dalam polyline, kita boleh gabungkan line dan juga arc. Okey, contoh. Okey, kita ambil polyline. Kita klik ikon ni, polyline, specify start point. Kita klik pada mana-mana dalam ruang kerja ni. Okey, lepas tu kita jadikan dia garis lurus dulu. Kita klik. Okey, kemudian kita nak ambil arc A. A tu, kita nak pilih yang ni, A. Jadi kita type A. A untuk arc. Okay, awak tengok tu, dia jadi arc. Dia jadi lengkung. Dan awak klik. Selagi awak tak matikan arahan itu, dia masih lagi dalam bentuk arc. So, tengok. Bila awak bawa dia dan awak klik, dia masih lagi dalam bentuk arc. Okey, macam ni kita nak kembalikan dia kepada line biasa. Kat sini dalam banyak-banyak ni, ada juga kita boleh pilih line semula. So, kita type L untuk line dan enter. So, kita bawa ke kanan ni, klik. Dan kita nak matikan arahan, kita tekan enter. Kegunaan polyline ni selalunya digunakan dalam 3D. Sebab kita nak jadikan satu objek. Lepas tu kita nak extrudekan, maksudnya kita nak jadikan dia satu objek padu. Okey, contoh Contoh kita tukarkan dia kepada 3D. Okey, macam ni. Lepas tu awak nak extrude dia. Extrude tu maksudnya awak nak jadikan dia sebagai objek 3D. Okey. So, dia makan masa sikit. Sekejap. Okey. Dia akan jadi wireframe. So, klik objek dan awak enter. Dia akan tanya hi. Tengok bila awak bawa naik, dia akan jadi satu objek
3D. Okey, katalah kita bagi ketinggian dia 10. So tu dia akan jadi satu objek 3D. Okey, itulah kegunaan polyline. Okey, kita kembali kepada 2D. Kembali kepada 2D, view, 3D view, plan view, current, UCS. Kita kembalilah kepada 2D. Okey, sekarang delete semula. Okey, klik objek ni dan delete. Okey, seterusnya saya nak ajar circle. Okey, draw circle. Okey, circle ada banyak kat sini, awak tengok. Ada center radius, ada center diameter, 2 points, 3 points, 10 radius, 10. Okey, sekarang ni saya nak ajar circle center radius. Okey, awak klik circle center radius. Okey, dia kata specify center point. Awak always kena baca command ni, sebab kat situ dia tanya awak. Okey, specify center point. Okey, katalah awak klik kat mana-mana dalam ruang kerja ni. Klik. Okey, center point bila awak tarik, itu sekarang ni sebenarnya dia tengah tanya radius kita. So, kalau kita klik dekat mana-mana pun boleh. Kalau kita ada satu nilai pun boleh. Contohnya kita nak bagi nilai 50. Okey, awak type 50 dan enter. Okey, itu adalah circle dengan radius 50. Okey, so kalau circle diameter pula, okey, draw circle center diameter. So maksudnya kalau 50, separuh jejarinya adalah 50. Okey, kalau diameternya sebenarnya circle ni diameternya 100. Okey, so kalau kita buat diameter, dia terus pergi diameter. Okey, awak klik di tengah tu, awak type dia 100. So samalah besar circle kita. Okey, faham? Okey, seterusnya kalau draw circle 2 point. Okey, 2 point ni, okey, maksudnya awak dah ada titik. Okey, contohnya, okey, untuk menggunakan 2 point, saya perlu awak buat line. Okey, klik line. Satu tempat di sini. Klik enter. Then awak klik line lagi sekali. L untuk line pun boleh. Kita okey, klik dan enter. Okey, sekarang kita ambil draw circle 2 point. Okey, awak klik point kiri, awak klik point kanan, terus jadi circle. Itu maksudnya 2 point. Okey, sama jugalah dengan 3 point. Okey, sekarang saya nak ajar circle tangent, tangent, radius. Okey, contohnya awak dah ada dua bulatan. Okey, macam inilah. Bulatan ini dan juga bulatan ini. Okey, so sekarang ni kita pakai circle tangent, tangent, radius. Circle, okey, draw circle tangent, tangent, radius. Klik. Okey, specify point on object for first tangent. Okey, awak tengok tu, lambang yang kuning tu, itu adalah untuk tangent. Awak klik je. Okey, lepas tu dia tanya lagi, specify point on object for second tangent. Klik belah kanan, klik. Okey, sekarang ni radius. Okey, radius kita perlu berada dalam lingkungan 36. So, kalau awak nak bagi 40 pun boleh. Awak type 40, enter. Itu adalah radius 40. So, dia berada tangent, tangent, radius. Okey, seterusnya saya nak ajar arahan arc. Okey, mula-mula awak padam dulu semua sekali ni. Tak apa, jangan risau. Sekejap lagi kita buat drawing yang sebenar. Okey, so kita iris. Klik iris, hilang. Okey, seterusnya saya nak ajar macam mana nak lukis arc. Okey, awak boleh klik pada ikon toolbar arc ataupun draw arc. Okey, ada banyak. Ada 3 point, start center end, start center angle. Okey, awak boleh explore nanti. Okey, so sekarang ni arc kita nak belajar yang 3 point. Okey, awak klik pada satu tempat dan akan tanya second point. Klik satu lagi. End point yang terakhir kita nak jadikan dia lengkok macam mana, dan awak klik. Okey, arc kita dah siap. Senang je. Okey.
Okey, sekarang saya nak ajar pula macam mana kita nak gunakan arahan ellipse. Okey, ni awak boleh erase dulu. Klik button erase, klik art dan enter. Okey, untuk memulakan arahan ellipse, okey, yang pertama sekali awak ingat semula masa kita lukis lukisan kejuraan, ellipse mempunyai paksi major dan paksi minor. Okey, jadi perkara pertama yang saya nak awak buat adalah buat line untuk paksi major dan juga paksi minor. Okey, kita ambil line, draw line. Okey, onkan auto. Kita ambil line 200. Klik type 200 dan enter. Okey, kemudian kita buat bahagian paksi minor. Okey, line lagi sekali. Klik di bahagian tengah midpoint. Tanda segitiga ni adalah menunjukkan tanda di tengah-tengah. Okey, jadi dia adalah garisan midpoint. Klik dan tarik ke bawah sebanyak 30. Enter. Okey, dan awak enter. Okey, so kita nak lukis ellipse. Draw ellipse. Okey, awak ambil ellipse yang center ni. Okey, apa maksudnya ellipse center? Maksudnya dia tanya awak specify center of ellipse. So center kita di sini kan, di midpoint tadi. Okey, lepas tu end point kita pergi kepada paksi major dan kita klik. Kemudian dia tanya specify distance. Okey, tu ada axis. So yang tadi kita dah buat yang 30 tu kita klik sahaja. Okey, ini adalah arahan ellipse untuk center end. Untuk kita nak lukis, draw ellipse axis end. Okey, kaedah yang sama, kita perlu buat line dan dapatkan paksi major. Okey, dekat mouse awak ada button scroll yang tengah-tengah tu kan. Bila awak scroll ke depan, dia akan zoom in. Okey, bila awak scroll ke belakang, dia akan zoom out. Okey, awak boleh guna yang tu untuk awak scroll in dan zoom out. Okey, so kita buat paksi major dulu. Klik line, kita buat sama 200. Okey, dan enter. Line lagi sekali untuk kita buat paksi minor dia. Okey, paksi minor dia berapa? Kali ni kita ambil 40. Okey, enter. Okey, kemudian kita ambil draw ellipse axis end. Okey, so axis end ni kita akan ambil hujung. Tadi kita ambil center, untuk axis end awak kena ambil hujung. Sebab dia tanya axis end point. Ini adalah axis, end point ni titik hujung yang pertama. Kemudian dia tanya lagi other end point. So awak ambil hujung paksi major yang kedua dan specify distance to other axis. Klik macam biasa, line 40 tadi dan kita klik. Jadilah lagi sekali kita punya ellipse. Okey, dua-dua ellipse dah selesai. Seterusnya, okey, jom kita check balik PowerPoint saya. Okey, kita dah belajar line, polyline, circle, arc, ellipse. Sekarang tinggal dua lagi, rectangle dan polygon. Okey, untuk kita belajar rectangle macam biasa, okey, awak klik yang bahagian atas dan turunkan ke bawah, klik. Awak akan klik semua objek dan awak boleh erase. Okey. Kemudian kita nak buat rectangle. Okey, rectangle senang je. Ni adalah button icon untuk rectangle. Klik. Jadi dia akan tanya specify first corner point. Okey, so awak klik satu bahagian pada ruang kerja awak. Tarik. Lepaskan mouse tu. Okey, then ada corner point. Katalah awak nak buat rectangle yang besar macam tu. So awak klik je. So dah siap. Bila command tu dia dah titik bertindih dan tak ada lagi arahan apa-apa, maka ia bersedia untuk arahan lain. Seterusnya kita nak belajar polygon. Okey, delete dulu. Okey, so, bila awak tarik sini, klik all, delete. Okey, kemudian kita nak belajar polygon. Okey, polygon ni boleh jadi pentagon. Pentagon berapa sisi? 5. Okey, hexagon 6. Heptagon
7, oktagon 8. Okey. So poligon dia dekat sini, ikon dia. Okey, so awak boleh klik poligon ataupun draw, awak cari poligon, klik. Okey, mula-mula sekali dia tanya enter number of side. Okey, side tu awak nak berapa sisi? Katalah kita nak buat pentagon, jadi 5 sisi lah. Kita type 5. Okey, kemudian kita enter. Okey, specify center of polygon. Okey, awak klik mana-mana pada bahagian ruang kerja. Klik. Okey, sekarang ditanya in subscribe ke circumscribe. In subscribe ni maksudnya dalam bulatan. Circumscribe maksudnya luar bulatan. So, kita pilih in tu, kita enter sahaja. Kemudian ditanya radius ke tak. Bila awak tarik, nampak? Bila awak tarik dia, okey, itu adalah radius kita lah. So, awak boleh masukkan. Katalah awak nak masukkan 100. Enter. So, dah siap poligon. So, awak boleh juga buat hexagon. Okey, kita try pula buat hexagon. Okey, kita klik ikon poligon tadi. Enter number of side. Kita masukkan 6 untuk hexagon. Enter. Okay, specify center. Kita klik sahaja. In subscribe, kita ambil dalam bulatan. Bila kita tarik, dia jadi hexagon. Okay, kita masuk 100. Enter. Okay, ini dah ada 6 sisi. Okay, boleh kelas? Okay, dah selesai arahan untuk toolbar draw. Okay, jom kita tengok balik PowerPoint saya. Okay, dah siap semua sampai poligon. Okay, next kita nak belajar perintah modify toolbar. Modify tu maksudnya apa? Maksudnya untuk awak edit. Okay, ada macam-macam jenis edit kat sini. Okay, yang pertama erase, copy, mirror. So, yang pertama ni tadi saya dah ajarkan macam mana nak erase kan. Dan kita boleh belajar pula copy dan mirror. Okay, jom kita pergi kepada AutoCAD kita. Okay, sekarang erase awak dah tahu. Okay, ini adalah toolbar untuk modify. Okey, ini erase, ini adalah copy. Kalau siapa yang tak ada, macam biasa, klik kanan, pergi pada AutoCAD, lepas tu awak kena cari modify yang ni. Okey, saya dah ada lah, maka dia tanda tick. Okey, so sekarang ni awak boleh juga ambil di sini, dia menu tarik turun modify, kat situ ada erase, copy, mirror, offset, semacam-macam. So, kita nak belajar copy. Copy ni apa dia? Copy ni adalah kita nak menyalin gambar yang sama. Kita nak buat 2 salinan, 3 salinan, 4 salinan. Awak boleh buat banyak salinan selagi awak tak matikan arahan dengan tekan enter. Okey, so kita belajar copy. Okey, modify, copy. Okey, sekarang dia tanya select object. Okey, katalah awak nak copy hexagon ni. Awak klik select object. Dia tanya lagi select object. Dah tak ada apa nak klik, kita tekan enter. Okey, specify base point, maksudnya titik dia. Okey, kita ambil satu point, klik. Okey, kita lepaskan mouse, lepas tu specify second point. Okey, awak nak bawa dia ke mana? Okey, awak nampak dia bergerak satu arah kerana orto kita dalam keadaan on. Okey, kita boleh offkan orto, klik ataupun awak tekan je F8 pada keyboard awak. So, dia boleh bergerak bebas. Katalah awak nak letak sebelah dia, klik. Okey, dah tak ada lagi awak nak copy dan awak tekan enter. So, hexagon kita dah jadi 2. Okey, so awak tak payah lukis 2 kali. Macam lukisan manual kan awak lukis banyak kali kan. Yang ni awak boleh buat satu je dia punya masterpiece dan kita boleh copy. Okey, sekarang saya nak ajar arahan trim. Okey, trim tu maksudnya kita nak potong mana-mana bahagian yang kita tak mahu. Okey, awak kena, okey, kita pakai drawing yang ada ni, pentagon kita. Kita ambil line, klik point, end point pada awak punya pentagon dan juga perjumpaannya pada perpendicular dan awak enter. Okey, so katalah kita nak separuh sahaja pentagon ni. Okey, so kita boleh guna trim. Okey, awak cari modify, trim. Okey, dia tanya
select object. Objek yang pertama untuk kita trim, kita perlu klik pada line ni. Okey, sebab dia adalah boundaries. Okey, lepas tu dia kata select object lagi, dah tak ada apa kita nak select. Kita enter. Okey, lepas tu dia kata select object to trim. Okey, sekarang ni kita nak buang yang belah kanan. Awak klik sahaja, dia akan hilang dan awak enter. Okey, nampak? Kita punya pentagon dah tinggal separuh. Maksudnya kita nak trim separuh sahaja. Okey, boleh? Okey, saya ulang semula. Okey, U ni untuk undo. Okey, sekiranya awak tersalah lukis, awak nak balik semula kepada lukisan yang sebelum ni, awak U je, awak enter je. Dia akan balik semula. Okey, so lagi sekali untuk trim, modify, trim. Okey, awak klik line di tengah dan select object lagi, awak enter. Select object to trim, awak klik objek belah kanan dan awak enter. Okey, selesai kita punya trim. Seterusnya saya nak ajar arahan mirror. Mirror ni cermin lah. Maksudnya awak dah lukis sebelah pentagon ni, awak nak lukis sebelah lagi. Maksudnya awak tak perlu lukis banyak kali. Awak boleh mirror kan. Okey, mirror, modify, mirror. Okey, ni dekat sini. Okey, seperti select object. Okey, objek apa yang awak nak mirror kan? Half pentagon kita. Dan select object lagi, enter. Okey, specify first point of mirror line. Okey, ni adalah mirror line lah. Awak ambil klik point pertama yang ke atas tu. Kemudian dia tanya specify second point. Awak klik line yang bawahnya. Okey, klik. Okey, dia tanya erase source object. Erase source object ni maksudnya yang asal tu nak buang ke tak? So, kalau dalam kurungan tu N, so bila dia N, maksudnya awak tak nak erase lah, awak nak biarkan. So, awak enter je. So, kita dah mirror kan kita punya objek. Siap.